Selamat pagi Prof. Nama saya Chong Shen Min, nombor metrik saya ialah 300120. Hari ini saya ingin membincangkan tentang latar belakang kajian. Yang pertama, definisi inflasi ialah peningkatan harga yang berterusan secara umum. Inflasi berlaku apabila berlakunya ketidakseimbangan bekalan dan permintaan di sebuah negara. Yang ini akan menyebabkan kenaikan harga atas barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa. Seterusnya, terdapat 3 jenis inflasi yang akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan kadar inflasi, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan merupakan inflasi yang akan berlaku apabila permintaan agregat meningkat berterusan melebihi keupayaan pengeluaran barangan di pasaran pada tingkat guna tenaga penuh. Secara umumnya, inflasi tarikan permintaan berlaku ketika terlalu banyak bekalan wang dan bekalan barangan yang tersedia adalah sedikit. Inflasi tolakan kos akan berlaku ketika tingkat harga umum atau harga keseluruhan pasaran meningkat disebabkan oleh peningkatan kos operasi. Kewujudan inflasi ini juga dipengaruhi oleh faktor peningkatan harga sumber tenaga, kadar cukai, kadar gaji minimum, harga barangan impor dari negara lain, dan penyusutan nilai mata wang. Inflasi diimpor pula berlaku sewaktu harga barang impor dari luar negara melambung naik. Barang siap yang mahal yang diimpor dari negara luar akan meningkatkan kos pengeluaran. Ini menyebabkan peningkatan harga barangan impor sering dipengaruhi oleh kadar inflasi yang tinggi di negara pengekspor dan kejatuhan nilai mata wang tempatan. Di samping itu, bagi mengawal kadar inflasi, beberapa alat dasar keuangan dapat digunakan. Antaranya ialah operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka ialah kegiatan bank pusat menjual beli sekuriti kerajaan di pasaran terbuka antara bank pusat dengan bank-bank, institusi keuangan, dan masyarakat. Bank pusat akan menjual bon atau sekuriti di pasaran terbuka untuk mengurangkan kecairan bank perdagangan. Ini mengehatkan keupayaan bank mencipta kredit. Apabila penawaran wang berkurang, kadar bunga akan naik, dan ini mengurangkan perbelanjaan agregat serta mengurangkan tekanan inflasi tarikan permintaan. Selain itu, kadar diskaun atau kadar bank yang merupakan salah satu alat dasar keuangan ialah kadar yang digunakan oleh bank pusat untuk memberi diskaun kepada bil perbendaharaan apabila bank perdagangan membuat pinjaman daripada bank pusat. Bagi mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan, bank pusat menaikkan kadar diskaun. Ini menaikkan kos pinjaman bank perdagangan daripada bank pusat, dan bank perdagangan akan memindahkan kenaikan kos tersebut dengan menaikkan kadar bunga pinjaman. Kenaikan kadar bunga pinjaman tersebut menyebabkan kos pinjaman meningkat, dan ini mengurangkan permintaan pinjaman serta membantu mengawal inflasi. Selain itu, pernyataan masalah. Berdasarkan graf tersebut, didapati arah aliran kadar inflasi di Malaysia menunjukkan penurunan, peningkatan serta deflasi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022. Kesan peningkatan inflasi menyebabkan peningkatan tingkat harga umum. Kuasa beli pengguna menurun kerana pengguna terpaksa menggunakan wang yang lebih banyak untuk membeli barang yang sama berbanding terdahulu. Pengeluar juga terpaksa mengurangkan penawaran barang dan perkhidmatan untuk mengurangkan kos pengeluaran. Ini menyebabkan ekonomi negara merosot kerana berlakunya inflasi. Tindakan kerajaan Malaysia yang menarik balik subsidi golongan T20 bagi tujuan pelaburan pembangunan pada masa hadapan merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Malaysia. Isu jumlah anggota keluarga dalam golongan T20 yang tidak diambil kira mengakibatkan golongan tersebut menghadapi masalah keuangan. Sebagai contoh, walaupun pendapatan sesebuah keluarga terjatuh atas golongan T20, tetapi jumlah ahli keluarganya yang lebih banyak menyebabkan keperluan wang yang lebih banyak untuk menjara ahli keluarganya. Namun begitu, penarikan balik subsidi tersebut telah menyebabkan mereka susah atau tidak dapat menampung kos yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tarikan subsidi golongan T20 tanpa mengambil kira jumlah ahli keluarga tersebut merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Kajian ini amat penting untuk dilaksanakan bagi membasmi masalah tersebut daripada terus berlaku. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam menangani isu inflasi di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Objektif yang kedua pula adalah menghuraikan cadangan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani masalah inflasi di Malaysia.
Jadual menunjukkan peratusan kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, kadar inflasi di Malaysia mencatatkan 0.88%, iaitu kadar yang lebih tinggi daripada kadar inflasi pada tahun 2019. Kadar inflasi pada tahun 2019 mencatatkan 0.66%. Pada tahun 2020, kadar inflasi di Malaysia mencatatkan negatif 1.14%, iaitu kadar yang paling rendah antara 5 tahun, iaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2022, kadar inflasi di Malaysia merekodkan 3.38%, iaitu kadar yang paling tinggi antara 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Farhani binti Mak Zahid, nombor matrik 299646. Saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi semasa berlakunya inflasi. Cabaran pertama ialah kos sara hidup rakyat semakin meningkat. Kos sara hidup rakyat semakin meningkat disebabkan pelbagai faktor. Antara faktornya ialah kenaikan harga minyak di pasaran global. Kenaikan harga minyak ini menyebabkan harga minyak di Malaysia turut meningkat. Ini menyebabkan isi rumah terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk mendapatkan bahan api ini. Bahan api seperti RON 95, 97 sangat digunakan di Malaysia. Sektor pengangkutan turut terjejas disebabkan kenaikan harga minyak pasaran ini. Ini kerana sektor pengangkutan sangat memberi peranan dalam ekonomi di Malaysia. Kenaikan harga minyak turut menaikkan kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang seperti harga minyak, harga beras dan harga gula turut meningkat. Peningkatan harga barang ini menyebabkan pengguna sukar untuk mendapatkan barangan-barangan tersebut. Ini kerana kebanyakan peniaga menyorok barang-barangan tersebut untuk tujuan keuntungan. Mereka sengaja meletakkan harga yang tinggi dan terpaksa menipu pelanggan menyatakan stok barangan adalah sedikit. Ini menyebabkan pelanggan sukar mendapatkan barangan tersebut. Mereka terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk mendapatkan barangan tersebut. Kesan daripada ini, pengguna perlu membayar lebih untuk barangan-barangan tersebut. Ini kerana penjual sengaja mahu mengekalkan margin keuntungan firma mereka. Cabaran seterusnya semasa berlakunya inflasi ialah isu geopolitik. Isu geopolitik seperti peperangan antara Ukraine dan Rusia memberi kesan kepada ekonomi sesebuah negara. Ini menyebabkan bekalan makanan di negara Ukraine tidak mencukupi dan turut memberi kesan kepada kenaikan harga barang di Malaysia, dan masalah ini kerap berlaku. Cabaran seterusnya ialah ketidakpastian dalam ekonomi negara. Ini berlaku disebabkan pada tahun 2018 berlaku perang antara China dan Amerika Syarikat. Keadaan ini menyulitkan kerajaan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana Amerika Syarikat telah mengenakan tarif barangan ekspor China yang lebih tinggi dan ini memberi impak kepada barangan ekspor Malaysia. Ini menyebabkan barangan ekspor Malaysia menjadi lebih mahal dan sukar mendapat tarikan pelabur. Selain itu, peningkatan kos input turut memberi kesan kepada inflasi di Malaysia. Peningkatan kos bahan mentah seperti minyak, beras dan gula menyebabkan pengeluar terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk mengeluarkan bahan-bahan ini. Ini turut memberi kesan kepada pengguna kerana mereka terpaksa membayar lebih mahal untuk mendapatkan bahan-bahan mentah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursolihah binti Fazil. Nombor matrik 300368.
Saya akan membentangkan mengenai cadangan dalam menghadapi inflasi. Cadangan yang kami berikan ini bukanlah bagi menghapuskan inflasi. Ia hanyalah sekadar langkah atau persiapan bagi menyusulkan masyarakat dan negara dalam menghadapi inflasi dalam keadaan yang stabil. Cadangan yang diberikan adalah dasar kawalan harga, dasar kewangan, bantuan kewangan, kawalan import dan ekspor, dan dasar harga maksimum. Dasar kawalan harga ialah di mana kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga terhadap barangan tertentu, terutamanya barangan keperluan seperti beras, ayam dan gula. Dasar kawalan harga ini dapat mengelakkan dari berlakunya tindakan peniaga yang tidak bertanggungjawab dalam mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan dengan tinggi secara tidak terkawal. Seterusnya ialah dasar kewangan. Dasar kewangan ini merupakan tindakan yang boleh diambil oleh Bank Pusat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dasar kewangan ini terbahagi kepada dua, iaitu dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif. Melalui dasar kewangan kuantitatif, kerajaan perlu mengurangkan nisbah risab berkanun yang merupakan simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Pusat. Kenaikan nisbah berkanun dapat mengurangkan aliran wang tunai dalam pasaran yang membolehkan permintaan agregat berkurang, maka inflasi tarikan permintaan akan berkurang. Yang kedua ialah melalui dasar kewangan kualitatif di mana pihak bank perlu mengetatkan syarat ansuran dengan menaikkan kadar minimum bayaran balik dan mengurangkan pembelian secara kredit. Ia boleh mengurangkan aliran wang dalam pasaran dan ini akan menyebabkan permintaan agregat berkurang. Seterusnya, harga akan menurun, maka inflasi dapat diatasi. Seterusnya ialah bantuan kewangan. Bantuan kewangan ini merupakan satu inisiatif yang boleh diambil oleh kerajaan dalam membantu masyarakat dan sektor ekonomi semasa berlakunya inflasi. Antara bentuk bantuan yang boleh diberikan ialah seperti subsidi harga dan subsidi pengeluaran. Pemberian subsidi ini dapat mengekalkan harga barangan tertentu daripada terus meningkat, seperti subsidi petrol dan subsidi makanan. Seterusnya, kerajaan boleh memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan tajaan penuh kepada pelajar yang ingin terus melanjutkan pelajaran. Bantuan ini dapat mengurangkan beban masyarakat semasa berlakunya inflasi. Seterusnya ialah kawalan import dan ekspor, di mana kerajaan perlu mengurangkan import masuk ke dalam negara dan menggalakkan kegiatan ekspor. Peningkatan kegiatan ekspor ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, semua pihak boleh menghadapi inflasi dalam keadaan yang stabil. Akhir sekali ialah dasar harga maksimum, di mana kerajaan perlulah menetapkan had harga maksimum. Had harga maksimum ini dapat membanteras dari berlakunya kenaikan harga secara berlebihan oleh penjual di pasaran semasa berlakunya inflasi. Oleh itu, harga barangan tidak akan terus melonjak naik secara berterusan. Ianya juga dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian dengan normal semasa berlakunya inflasi. Akhir sekali rumusan. Secara kesimpulannya, kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah tidak konsisten. Kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang terendah ialah pada tahun 2019, yaitu sebanyak 0,66%. Manakala kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang tertinggi pula ialah pada tahun 2022, yaitu sebanyak 3,38%. Kadar inflasi yang tinggi ini disebabkan oleh peningkatan kos input yang menyebabkan harga jualan barang menjadi lebih mahal. Tambahan pula, inflasi telah berlaku pada tahun 2020 di Malaysia. Cabaran yang dihadapi di Malaysia semasa berlakunya inflasi ialah kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat. Isu geopolitik dan peningkatan kos input juga merupakan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia semasa berlakunya inflasi. Seterusnya, dalam kajian ini, 5 cadangan telah dinyatakan untuk menghadapi masalah inflasi. Antaranya ialah dasar kawalan harga yang dilaksanakan kerajaan untuk mengawal peningkatan harga di pasaran Malaysia. Cadangan yang kedua ialah dasar kewangan, iaitu dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif. Manakala cadangan yang ketiga pula ialah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Cadangan keempat dan kelima yang dinyatakan dalam kajian ini ialah kawalan import dan ekspor dan dasar harga maksimum. Dengan ini, habislah perbincangan daripada
bulan tua. Terima kasih.